Mungkin awak semua tak pernah jumpa yang mana owner dulu beli 200,000 saja. Sekarang dia jual 800,000. Saya bagi contoh kawasan kat mana. Kawasannya dekat Setia Alam ataupun kawasannya dekat Bukit Jelutong, Bukit Jelutong Shah Alam. Harga rumah teres dulu 200,000 lebih ataupun 400,000 lebih lah. Sekarang dah hampir 800,000 ke 1 juta. Itu kenaikan harga rumah dia. Alright? Okay, so saya start dengan slide yang pertama. Okay, so hari ni kita akan belajar beberapa orang kata apa, term ataupun terma yang dipakai oleh segelintir investor ataupun pelabur-pelabur hartanah. Okay, so kalau biasa dengar positive cash flow, kita ada holding power, kita ada orang panggil ibu duit. So ini cuma orang kata apa, nama-nama panggilan yang diberilah, bukan kata nama yang betul. Nisa, Assalamualaikum. Nisa pun baru masuk. Nisa daripada MPR. Okay, kita ada cashback, kita ada rebate, kita ada ROI, kita ada capital appreciation, kita ada GRR, kita ada exit strategy. So kita akan cover beberapa tajuk hari ni. Saya cuba habiskan semua. Kalau tak sempat tu nanti kita sambung yang lain lah. Alright, so kita hari ni, ini term-term ni semua orang kata apa, basic term. Yang mana ejen-ejen sepatut tahulah. Saya tak masuk yang advance, saya masuk yang basic term saja. Yang lagi advance tu saya tak nak masuk lagi. Saya cuba masuk sentuh yang advance, yang basic dulu. Okay, untuk definition of investment, kebanyakan malam ni, kebanyakan dia punya term, kebanyakannya pakai bahasa Inggeris. So kebanyakan slide saya nanti akan ada bahasa Inggeris, tapi ada sikit bahasa Melayu lah campur. Investment ataupun bahasa Melayunya pelaburan, perlu keluar kos, ada risiko, boleh untung atau rugi, enter at low, exit at high. Ini biasanya investor dia dah tetapkanlah. Kalau dia main saham ke, property ke, benda yang sama, diorang akan cakap enter at low, exit at high. Okay, maksudnya kita masuk rendah di mana harga rendah, dan kita keluar di mana harga, kita exit di mana harganya adalah tinggi. Okay, ini term-term yang dipakailah untuk pelabur. Bersifat medium and long term. Kalau bagi hartanah, dia memang bersifat medium and long term. Jarang kita dengar hartanah orang tu beli hari ni, esok orang tu jual, dia orang dapat untung. Jarang. Okay, dulu sebelum tahun-tahun yang ada sebelum kerajaan wartakan RPGT ataupun Real Property Gain Tax, pelabur-pelabur dulu diorang suka beli dan diorang jual dalam masa terdekat. Diorang beli bulan ni, diorang jual lagi 3 bulan, diorang dah jual. Okay, itu dulu. So di mana kerajaan dia takut harganya, kenaikan harganya terlalu cepat, so kerajaan menggunakan RPGT sebagai tools untuk menyekat gelombang kenaikan harga yang terlalu tinggi ni lah. So itu antara langkah kerajaan yang dibuat dulu. Memang tak ada RPGT. Setiap orang dalam Malaysia ni boleh beli dan boleh jual esok, tak ada masalah. So sekarang kalau dia nak beli sekarang, dia beli dan dia nak jual esok, memang kena bayar penalti lah, ataupun kita panggil RPGT. Alright, seterusnya, okay, kalau kita tengok kebanyakan yang orang kaya di Malaysia ataupun di dunia lah, diorang punya portfolio kebanyakannya property. Ini saya ambil data daripada tahun, kalau tak silap saya, 2018 lah. Kebanyakan kalau kita tengok, kebanyakannya daripada property. Sebagai contoh, Robert Kwok ni pengasas gula. Dia pun ada portfolio property. Vincent Tan pun sama, dia ada portfolio property, walaupun dia sport toto kan. Kita tahu sport toto kan. Antara yang Melayu, Syed Mohtar Bukhari ni, dia pun ada portfolio property. Dia pun ada beli Gardenia. Kalau tak silap saya, dia ada share Gardenia juga, roti Gardenia tu. Alright, so ini antara salah seorang Melayu yang terkaya jugalah di Malaysia. Kebanyakannya semua ada portfolio property. Kalau tengok, so
hari ini kita belajar kenapa dia orang invest dekat property kan. Okey. Perbezaan, kita ada beberapa division kalau kita nak invest dalam property dan kita kena tahu apa yang ada dalam property, division apa yang ada dalam property lah. Okay, so kita ada 3 main division iaitu projek, sub-sales dan lelong. Okay, 3 main iaitu projek, sub-sales dan lelong. Projek ni ataupun erti kata nama lain adalah under construction lah. Ada orang panggil primary market, terpulang. Okay, sub-sales nama yang ada orang panggil secondary market, ataupun sub-sales lah, ataupun rumah second hand. Biasa layman ni rumah second hand. Dan lelong. Okay, so tiga-tiga ni tak ada masalah untuk pelabur hartanah nak melabur dalam bidang hartanah. So ada orang dia melabur dalam kategori projek, ada orang dia melabur dalam kategori sub-sale, ada orang dia melabur dalam kategori lelong, tak ada masalah. So hari ni kita akan tengok apa perbezaan ketiga-tiganya sekali. Okay, entry cost. Entry cost ni maksudnya modal permulaan. Okay, modal permulaan untuk projek, modal permulaan biasanya adalah sangat rendah ataupun rendah lah. Buat masa kalau tengok musim sekarang, musim PKP, kebanyakan pemaju dia tawarkan bayar 100 saja untuk booking dan loan lulus terus boleh sign SMP, yang lain semua pemaju cover, betul So ini projek. Okay, kalau dulu, katalah dulu sebelum zaman kegawatan macam sekarang ni, zaman-zaman dulu tahun 2011, 2012, masa tu ekonomi tengah cantik, siapa nak booking projek masa tu at least 5,000 ke 10,000. Itu pun dah dianggap murah dah masa tu. Okey, masa tu dia orang beratur dekat luar showroom, dia orang beratur ambil nombor semata-mata nak beli projek daripada pemaju. Zaman-zaman 2008, 2009, 2010 orang ramai beratur. Tak macam sekarang. Sekarang susah, orang nak beli property susah kan. Dulu customer beratur, especially China, dia orang beratur dekat luar showroom untuk booking projek ni. Okay. And then kalau kita tengok sub-sale dia punya entry cost dia medium lah. Nak kata tinggi tak, nak kata tinggi sangat tak, tapi dia antara medium modal yang medium lah. Setakat ni yang kita tahu, modal permulaan untuk beli sesebuah property sub-sale dia perlukan 10% deposit dan another 3 ke 5% untuk duit lawyer lah, lebih kurang. Okay, so that's why saya cakap medium. Dan lelong, okay, lelong memerlukan kos yang agak tinggi. Kalau kita nak beli property yang lelong, okay, auction daripada bank, untuk lelong dia punya kos agak tinggi. Kebiasaannya dia kena prepare siap-siap. Dia bukan macam sub-sale, bayar booking 3% dulu, bila loan dah lulus baru bayar baki lagi 6.82% kan, ataupun 7%. Lelong lain, lelong you kena standby terus 10% bank draft masa nak pergi bid. So you akan diberitahu bidding punya dewan, tempat kena lelong tu, kena pergi dekat dewan lelong dan kena bid pula harga dengan orang lain. So kalau you menang, bila you dah menang bid, you kena terus letak check ataupun bank draft check tu 10% tu kena bagi terus. Okay, itu antara different antara untuk entry cost lah untuk ketiga-tiganya. Okay, risiko ataupun risk, projek risikonya sangat tinggi dari segi abandon. Kalau benda tu abandon, installment bulanan you masih kena bayar. Kecuali Affin Bank dia ada buat kalau abandon, Affin Bank takkan bagi customer bayar. Tapi untuk bank-bank lain, walaupun projek tu tertunggak ataupun tergendala, pembeli masih kena bayar installment. Kena ingat tu. Okay, kalau ada abandon, pembeli masih kena bayar. Dan sub-sales risikonya medium. Ada risiko juga tapi medium. Dia tak banyak risiko lah sebab sub-sale ni rumah dah siap. Risikonya dekat kerosakan saja. Okay, dia punya kerosakan mungkin bocor, mungkin kena repair itu, kena repair ni sikit lah. Tapi dari segi kalau kata nasib baik dapat rumah cantik tak payah repair, lagi bagus kan. Itu sub-sale. Okay, tapi kalau lelong lelong dia punya risiko sangat tinggi. Dia sama dengan projek. Projek risikonya kita takut tergendala ke apa kan. Tapi lelong dia punya risiko kita tak dapat nak tengok dalam rumah tu. Okay, sebab bila lelong, bank dah sita rumah tu. Ada setengah rumah bank dah sita. Ada setengah rumah pula owner masih duduk. Ada setengah rumah pula
owner sewakan tah dekat siapa, dekat negro mana tah kan. So you tak boleh masuk dalam rumah nak tengok rumah macam rumah subsale. Lelong lain, you kena bila you bid tu, you dah tengok luar, you tengok kawasan luar saja. Dalam rumah tak boleh tengok. Kebiasaannya bila dapat kunci, banyak benda kena repair. Kena standby another 5 to 10 to 20% untuk repair saja. Kalau kawasan tu kawasan yang hot ataupun kawasan yang murah, you bid tu harga dapat murah, you standby lah. Memang ada banyak yang kena repair. Okey, seterusnya bahagian proses. Kalau projek biasanya undercon ni biasanya ambil masa 3 ke 4 tahun untuk sesebuah kondo siap. Kalau rumah teres cepat sikit lah, 2 tahun macam tu dah siap. Tapi untuk kondo ataupun high rise ambil masa 3 ke 4 tahun untuk dapat kunci. Okay, so you kena rancang. Kalau you nak plan untuk beli, nak buat investment dekat projek, so you kena faham. Lagi 4 tahun baru siap ni, baru dapat kunci ni. Semasa 4 tahun ni aku tak ada buat apa-apa. Faham tak? So untuk subsales lebih kurang 6 bulan, mungkin depends kepada situasi, depends kepada status rumah tersebut. So 6 bulan, 1 tahun pun ada. Okay, tengok situasi. Lelong pun lebih kurang sama, 6 bulan, 1 tahun, tengok situasi, tengok case to case basis. Tapi yang lamanya projek lah. Kalau rumah tu baru launching, lagilah lama. Ataupun beli sebelum launching, lagilah lama kena tunggu. Nasib lah. Okay, warranty. Dari segi warranty, warranty dari pemaju untuk projek kita biasanya ada warranty 24 bulan ataupun 2 tahun dari pemaju warranty. Sekiranya dapat kunci, ada rosak, ada defect, kita boleh komplain dan pemaju akan repair balik. Tapi untuk subsale dengan lelong tak ada warranty. As well is basis. Maknanya apa yang you nampak rosak itu, rosak ini kena repair sendiri. Tak ada warranty daripada owner ke apa. Kalau owner dengan sukarela nak repair, itu lain cerita lah. Tapi secara kasar, secara standardnya memang tak ada repair daripada owner. Okay, nego price. Untuk projek tak ada nego price. Apa yang harga yang dah list, memang itulah yang you kena beli. Harga mahal ke murah ke, itulah dia harga yang you kena beli dengan pemaju. Untuk subsale dengan lelong, okay, subsale you boleh nego harga. Okay, lelong you kena bid harga. Okay, you kena bid harga lagi tinggi baru you menang. You tak boleh bid harga lagi murah. Kalau you bid harga lagi murah, orang lain yang menang lah. Okay, untuk value ataupun nilai. Okay, untuk projek, biasanya pemaju dia tak ada ikut value. Value, market value lah. Maknanya kalau dia rasa dia nak jual 600,000, dia akan jual 600,000. Sebab dia tak ada tertakluk kepada valuation. Okay, tapi untuk subsales dan lelong, dia ada tertakluk kepada valuation sesebuah tempat tu, sesetempat kawasan tu lah. Okay, so itu antara perbezaan ataupun different ketiga-tiganya. Okay, so mana-mana pun boleh buat pelaburan, tak ada masalah. Semuanya ada pro and con. Okay, seterusnya. Okay, holding power. Ini bahasa-bahasa pelabur lah. So holding power ni saving money to upkeep the property. Sebagai contoh maintenance, cukai pintu, wear and tear, ataupun kalau tak ada tenant. So soalan dia, how long you can sustain if property no tenant? Okay. So ini yang orang panggil holding power. Holding power ni sekiranya penyewa kita tak dapat nak cari penyewa, berapa lama kita boleh bayar bank tanpa ada penyewa kat rumah tu. So ini maksudnya holding power. Maknanya kalau dalam bahasa Melayunya, reserve simpanan. Maknanya reserve kecemasan hanya untuk property tu saja. Kalau maknanya tak ada penyewa, aku boleh bayar berapa bulan? Katalah 6 bulan tak ada penyewa, boleh bayar tak installment? Okay, itu maknanya holding power lah. Okay, itu belum termasuk rosak ataupun wear and tear yang penyewa rosakkan kan. Alright. Dan seterusnya kita ada digestion period. Okay, siapa tahu apa itu digestion period? Kita nak tanya soalan sikit lah. Asyik saya bercakap, penat Alio keluar mericik-ricik kita tanya Jai. Jai, apa tu digestion period, Jai? Boleh? Tak apa, salah pun tak apa. Tak ada salah, tak ada betul. Apa yang Jai faham dengan maksud digestion period?
maksudnya lebih kurang sama lah. Tempoh sementara tempoh matang sesuatu tempat tu lah. Kejap Alright, every new project completed usually have to wait digest a certain period before we could generate income from it. So ini biasanya diguna pakai dekat project. Digestion period ni biasa diguna pakai dekat project, jarang diguna pakai dekat subsale ataupun lelong. Ada juga diguna pakai dekat lelong yang mana tempoh ni adalah tempoh bersiap, orang panggil tempoh bersiap lah. Maknanya sementara rumah tu, bila masa rumah tu boleh ready untuk dibagi sewa. Lebih kurang macam tu lah. Okay, the moment is VP ataupun vacant possession ataupun serah kunci, everybody have the same mindset to sell. The very urgent one will try to sell it cheaper because they cannot hold for any longer. So, maksudnya dekat sini, bila kesemua kondo tu, katalah kondo tu dah siap, katalah ada 1,000 unit, mungkin 80% yang, kalau 80% daripada pembeli tu nak buat sewa, diorang akan ada, ataupun diorang pelabur, diorang akan ada mindset yang sama, siap je aku nak jual. Okay, so ini yang saya kata digestion period, sebab yang mana nak jual bila waktu siap terus nak jual, diorang tu desperate. Diorang desperate sebab diorang tak boleh tunggu. Bila yang nak jual cepat tak boleh tunggu ni, diorang akan jual harga rugi ataupun harga murah. Okay, so you kena, berapa lama you boleh tunggu untuk capai profit tu, itu maksud dia. You need to hold at least 1 year because the moment your unit vacant possession atau VP, your installment will start running. You have to start pay the monthly installment. So di sini orang kata holding power tu masuk. So kalau you nak tunggu 1 tahun, biasanya dapat kunci rumah, kadang-kadang kita perlukan kontraktor. Kita perlu check defect dulu. Kita perlukan kontraktor untuk datang untuk buat quotation dan repair ataupun renovation lah. Sebelum rumah tu betul-betul ready. Okay? Soalan dia berapa lama you boleh readykan sesebuah rumah tu, sesebuah unit tu. Kan? Biasanya 1 tahun ni tempoh yang kata minimum lah. 6 bulan ke 1 tahun lah. Ada orang dalam tempoh 6 bulan dia dah boleh settle semua, dia dah boleh sewakan dah. Ada orang ambil masa 1 tahun lebih hanya untuk readykan rumah dia saja. When receive keys, have to check all the defect and then renovation. It can take up to 4 months then to find a tenant. Okay, nak cari tenant pun satu hal. Katalah you dah berjaya siapkan rumah you dah berjaya siapkan rumah you, dan you kena advertise, you kena cari penyewa. Okay, nak dapatkan penyewa tu pun satu hal. Sebab penyewa dekat surrounding tu, diorang masih tak perasan yang situ ada kondo baru. It takes up to 1 year for surrounding familiar with the new development. Okay, dia akan ambil masa untuk surrounding ataupun orang-orang lain untuk nampak iklan-iklan rumah baru ni. The question is, when will you cash out and sell the property? Okay, itu soalan dia. Okay, so bermakna bila dah rumah tu dah dapat kunci, you pun dah sewakan, soalan dia biasanya bila you nak jual rumah tu. Selagi tak jual, selagi tu tak ada profit. Itulah pelabur ni, dia hanya ada 2 je, sama ada dia nak sewakan ataupun dia nak jual. Okay, semua orang dia ada end of result dia nak jual. Tapi bila dia nak jual, kalau dia bukan nak jual sekarang, maknanya dia kena sewakan dulu. Okay, kalau dia tak sewakan, dia akan bleeding. Bleeding maknanya dia bayar bulan-bulan tanpa ada penyewa. Berapa lama dia boleh bertahan, holding power dia tu boleh bertahan selama mana dia boleh bayar tanpa ada penyewa. So itu maksudnya. Alright, dah seterusnya. Okay, positif kalau okay, positif cash flow ni, ini biasanya kita term ni diguna pakai dekat sewa ataupun rental. Rental income is more than bank installment. Biasanya dia punya sewaan tu lebih tinggi daripada installment bank lah yang dia bayar bulan-bulan. Okay, if the monthly rental is RM1,000, 1,005, your monthly bank installment is 1,002, then you get positive cash flow 300 lah. Bermakna kalau 1,500 sewa, harga sewa, kita bayar bank 1,200, dan kita ada positive cash flow 300.
if your monthly installment is 1,007, then you akan dapat negative cash flow iaitu 200. Kalau installment bank 1,002, apa ni, monthly installment 1,007, okay, dan rental 1,005, dan ada negative cash flow 200. Maknanya you kena top up duit sendiri, kena tambah dekat bank lagi 200. Faham sebab installment bank 1,007 kan, sewakan 1,500, so kena top up lagi 200. Itu kita panggil negative cash flow. Okay, break even ni kalau rental dengan installment tu adalah sama harga. Kalau rental dengan installment sama harga, kita panggil break even lah. Ngam-ngam ataupun bahasa Melayu cukup makan lah. Cukup makan, cukup pakai. Sebenarnya dia bukan cukup makan, sebenarnya ada hidden cost lagi. Kena bayar cukai pintu, cukai tanah tiap tahun, maintenance tiap bulan, itu tak masuk lagi tu. Alright. So, gross rental yield gross rental yield ataupun ada orang panggil ROI. Tak kisahlah nak panggil ROI ke, nak panggil rental yield ke. Okay. So, ini adalah formula ROI ataupun rental yield. Siapa boleh salin, salin. Jangan lupa benda ni. Ini adalah basic. Customer kemungkinan akan tanya. Nanti tiba-tiba awak akan ada listing kedai lah. Kebanyakan listing kedai ni, dia orang beli biasanya buat investment. Jarang dia orang beli untuk kegunaan sendiri. So, bila dia orang beli untuk investment, dia orang akan tanya, ROI berapa? ROI berapa? Soalan simple je, ROI berapa? Kalau you tak boleh jawab ROI tu berapa, susah. Okay? So, formula dia, gross annual sewa bahagi dengan harga yang dibeli kali dengan 100, so you akan dapat rental yield setahun. Boleh faham? Okay, so kita bagi contoh. Kita bagi contoh. Okay, katalah property tu harganya 300. Okay, katalah you ada listing 300. Okay, you tahu tempat tu sesuai buat sewa ni. So you nak propose listing ni dekat customer yang you rasa kawan you ni, you propose supaya dia beli untuk investment, bukan untuk duduk sendiri. Mungkin you ada sebab-sebab lah kenapa tak nak duduk sendiri. Mungkin tingkatnya tingkat atas, tak ada lift ke apa kan. Tapi sesuai untuk buat investment. So you akan kena buat proposal lah. Okay, so katalah interest 3.5%. Loan katalah 35 tahun. Installment bank akan jadi dalam 1140. Ini anggaran 1140 bulanan. Okay. So monthly rental katalah you dapat berjaya sewakan ataupun you tengok market rental kat situ adalah 1,200. Okay. Dan kita ambil formula tadi. Okay. Kita ambil formula tadi 1,200 kali dengan 12. Okay. Bahagi dengan harga rumah yang dibeli 300,000 kali 100. Dapat berapa? Boleh tak tolong kira untuk saya? Siapa yang ada kalkulator tu, tolong tekan sikit. Barulah bergerak tangan tu. Okay. Siapa dapat jawapan? You all semua tulis 4.8, 4.8. You all tak tulis persen. So, semua orang salah. Jawapan dia 4.8%. You all tulis semua tak tepat. Right? So, bila masa kali 100, you kena ingat kita nak dapat jawapan dalam persen. Okay, 4% per annum. Nampak tak dekat belakang tu ada tulis per annum. Per annum ni maknanya setahun. 4.8% setahun. Adakah 4.8% setahun tu bagus? Itu soalan dia. Kita dah tahu sekarang. ROI untuk rumah ni 4.8% setahun. Soalan dia, bagus ke tak bagus? ROI ni untuk kita kira keuntungan daripada pelaburan tu tadi. Bila mana pembeli tu dia beli property yang berharga 300,000, installment dia kena bayar dekat bank 1,140. Okay. Rental yang dia berjaya ataupun market rental dekat situ adalah 1,200. Okay. So bila kita kali, kita tengok dia punya formula, dia dapat ROI 4.8% setahun. Maknanya kadar keuntungan dia 4.8% setahun daripada sewa yang dia buat tu, 1,200 tu. Secara RM, kalau awak nak tengok secara RM, awak ambil lah 1,200 tolak 1,140. Nampak?
1200 tolak 1140, awak akan dapat RM60, betul tak? RM60 sebulan. RM60 sebulan awak kalilah dengan 12, awak akan dapat 720. Ini kalau awak nak tengok dalam RM. Okey, tapi pelabuh hartanah dia tak tengok dalam RM, dia tengok dalam persen. Okey, dia nak tengok dalam persen. Sebab bila dalam persen, dia boleh tengok untung dia tu macam mana. Okey, ini soalan saya. 4.8% ni bagus ke, tak bagus ke, untung ke, rugi ke? Kan? Sebab nanti pelabur akan, ataupun pembeli akan tanya awak, 4.8% tu bagus ke Apa maksud 4.8%, dia orang tanya? Apa dia? Bagus jugalah sebab dia atas sikit daripada interest yang dia kena bayar yang tanggung tu. Okey, itu jawapan Asmida. So, jawapan Asmida tu, itu saya cakap, jawapan kita masing-masing tak ada salah, tak ada betul pun. Semua subjektif, masing-masing ada jawapan tersendiri. Tapi jawapan yang tepat sebenarnya, 4.8% ni, kalau kita nak tahu bagus ke tak bagus, kita tengok dia punya interest bank. Kita tengok interest bank dia. Berapa interest bank yang dikenakan kat dia? 3.5. Betul tak? 3.5% interest. Itulah dia punya cost bulanan 3.5% interest. So, dia punya keuntungan 4.8%. So, okey lah. Nampak tak? Walaupun tak banyak sangat, walaupun dia dapat RM60 je sebulan. Tapi RM60 sebulan kalau kali dengan 12, maknanya awak dapat RM720 setahun. Siapa nak bagi RM720 setahun? Betul tak? Okay. So, ini baru 4.8%. Saya punya hartanah ataupun saya punya property, saya ada satu pulangan yang dapat 12%. Saya punya rumah ada sebiji, saya dapat 12% setahun. Okay? Nampak berapa jauhnya dengan 4.8% ni? Ini hanya contoh. Okay? Saya tak nak bagi contoh yang besar-besar, takut awak terkejut. So, realitinya ada di kalangan kita yang mana dapat sewakan lebih tinggi daripada market rental tu sendiri. Macam rumah saya dapat sewakan, saya dapat ROI saya dapat 12% ke atas. Capital appreciation ataupun capital gain ni dia adalah kenaikan harga rumah lah. Kenaikan harga rumah setahun lah. Alright, so kita tengok. Okay, so ini macam mana kita nak kira capital appreciation. Bahasa singkatnya ada orang panggil CA. Okay, kalau you nanti pelabur tanah ataupun nanti kalau nak jual dekat pelabur, dia orang akan tanya, berapa CA? Tadi dia orang tanya ROI, you dah nganga-nganga kan? So lepas ni dia jumpa buyer cakap, berapa CA kat sini? Sudah. Apa jadah CA kan? CA tu adalah capital appreciation. Ada setengah dia panggil CG. Lantaklah apa saja dia orang panggil. Tapi inilah dia. Capital gain, ini adalah formula dia. Selling price tolak dengan original price, bahagi dengan original price tu balik kali dengan 100. Apa itu original price? Original price ni harga asal dia beli dulu. Harga dia jual sekarang, tolak dengan harga asal dia beli dulu, kali dengan 100. Okay? Boleh dapat? Okay, so sebagai contoh, Amalina beli rumah tahun 2000. Harga rumah tu 200,000. Okay? Dan Amalina jual tahun 2020, iaitu tahun lepas, pada harga 800,000. Ada ke rumah macam ni Beli dulu 200. Sekarang jual 800, ada ke? Mungkin awak semua tak pernah jumpa tak pernah jumpa yang mana owner dulu beli 200,000 saja. Sekarang dia jual 800,000. Saya bagi contoh kawasan kat mana. Kawasannya dekat Setia Alam ataupun kawasannya dekat Bukit Jelutong, Bukit Jelutong Shah Alam. Harga rumah teres dulu 200,000 lebih ataupun 400,000 lebih lah. Sekarang dah hampir 800,000 ke 1 juta. Itu kenaikan harga rumah dia. Alright? So, kalau kita nak kira berapa kenaikan sepanjang peningkatan kenaikan tahunan tu, okay. So, tengok balik formula tu, 800,000 tolak dengan 200,000, harga dia beli, harga dia jual tolak dengan harga dia beli, bahagi dengan harga dia beli, kali dengan 100. So, you akan dapat jawapan dia. Boleh?
Jawapan dia berapa? 300%. Ada tak pelaburan yang bagi keuntungan 300%? Cuba tanya diri sendiri balik. Ada tak? Ha? Emas ke? Ada tak? Saham mungkin adalah. Kan? Nanti kalau awak cakap dengan buyer macam ni, mesti buyer tu cakap, alah, membongak aja. Membongak aja. Mana ada benda macam ni dalam dunia? Kan? Mesti buyer cakap macam tu. So that's why perlukan bukti-bukti yang kukuh. Triple. Dia naik triple. Okay. So ini cara kita kira untuk capital appreciation. Alright. So awak boleh buat ulang kaji sendiri nanti. Cuba buat ulang kaji. Ambil satu harga rumah yang dulu mungkin awak dengar nenek beli ke, ataupun awak dapat listing owner tu cerita dulu dia beli tahun 1990, 60,000 aja flat tu. Sekarang dah jual 200,000. So awak kira capital appreciation dia berapa? Kan? So bila dia kata dia nak jual 180,000, awak pun tolong kira untuk dia. Okay, cik, cik punya capital appreciation sebanyak 200%. Dia pun terkejut, wih, bagusnya ejen ni. Aku pun tak tahu apa benda tu. Nampak? So ini satu ilmu lah ataupun knowledge, kegunaan. So nanti bila you nak jadi pelabur, benda-benda ini you kena tahu. Alright. Seterusnya, dia pun pusing-pusing pula. Okay. So tadi kita dah tengok macam mana kiraan, cara kiraan capital appreciation. So ini adalah daripada Malaysian House Price Index. Ini daripada Jabatan NAPIK. Ini bukan data yang saya buat. Data ni saya ambil daripada NAPIK. Daripada Malaysian House Price Index 2010 versus 2019. Kita tengok berapa kenaikan hartanah sepanjang 2010 sampai 2019. So lepas ni you all kena pandai baca carta apa semua kan. So ini simple saja carta. Alright, so boleh tengok kenaikan. Untuk keseluruhan property average-nya kenaikannya dalam 197.5. Maknanya tahunan dalam 1.9. Okay, kita tengok rumah teres kenaikannya 3.0. Alright, secara yearly ataupun tahunan. Tapi kalau secara keseluruhan 210.6. Ini kita ambil harga average. Data-data ni dia ambil oleh harga average. Dia tak ambil harga tepat, dia ambil harga average sesuatu kawasan. Okay. Kalau kita tengok kondo ataupun high rise ataupun apartment, dalam 0.7, okay, tak banyak tapi kurang, tapi masih naik. Okay. Kalau kita tengok semi-D 1.1% dan banglo 0.9%. Okay. Bila kita baca ataupun kita tengok graf ni, apa kita kena tahu apa result dia? Apa yang cuba diberitahu kat sini? Okey, kita cuba try tanya Asmida. Asmida, bila awak pandang graf ni, apa awak rasa? Apa yang boleh awak sampaikan? Apa yang boleh awak simpulkan daripada graf ni? Tadi dah belajar capital appreciation kan? Ke Asmida susu kanak? Okey, Asmida susu kanak, minta maaf. Okey, kita panggil Atirah. Anak pun tak ada. Anak pun tak ada. Okey, Marina dah bersuara. Apa kata Marina? Anak dia tak keluar lagi. Okey, Marina. Okey, so bila awak tengok graf ni, apa yang awak boleh simpulkan? Apa yang boleh awak katakan dekat graf ni? Oh, Marina tengah susukan anak juga ya. Okey, sila Marina, sila. Silakan Marina. Tak berapa nampak lah jap-jap. Tak berapa nampak. Okey. Sebab saya pakai telefon. Okey, tak apa, dia tak perlu nampak pun graf ni. Kita nak kesimpulan. Kenaikan harga rumah lah. Itu nampak jawapan dia, senang je. Purata dalam 10 tahun naik double. Okey. Itu pun kalau kita baca betul-betul kita akan nampak naik double ke, naik triple ke. Macam Marina punya jawapannya general. Jawapan dia general, kenaikan harga rumah. So harga rumah sepanjang 9 tahun 2010 sampai 2019 tak turun. Tak turun, secara puratanya naik. Jual teres lagi untung. Bermakna awak kena beli teres dulu. Amelina tanya kan, jual teres lagi untung. Mana awak tak kena juga. Dia tengok dia tengok situasi lah. Tapi apa yang Amelina cakap tu betul juga. Sebab rumah teres ni rumah teres besar ni, lah sebab harga rumah teres ni dia lambang kemewahan. Dia lambang kemewahan. So kalau awak beli rumah flat dengan rumah teres tak sama.
Orang yang duduk landed dengan duduk apartment tak sama. Dia punya lambang kemewahan, dia punya feel tu lain. So bila awak memiliki satu rumah teres, berbanding dengan awak memiliki satu apartment, nak jual akan datang, rumah teres akan lebih berbaloi dari segi capital appreciation. Berbaloi Nak dari tanya segi... soalan? Ya, silakan Amelina. Macam saya beli rumah pun macam tu. Yes. Macam kiranya dari kalau tengok daripada gambar Rajah ni, gambar ni, dia punya percentage ni yang paling tinggi teres kan. Maksudnya teres ni lah lagi untung kalau tengok daripada tahun 2010 hingga ke 2019 kan. Ya, ini dia ambil data ni purata secara purata Dia, satu Malaysia. landed lah. Biasa landed yang Okey. Ini adalah capital appreciation ataupun kenaikan harga rumah secara purata satu Malaysia lah. Okey. Dan lepas tu dia pecahkan kepada setiap kategori lah, teres, apartment lah, semi-D dengan banglo kan. Okey, so kalau awak nampak dekat situ, awak pun boleh baca graf kan. Awak nampak teres nampak macam untung, betul tak? Okey. So kenapa teres untung? That's why saya cakap tadi. Teres ni ataupun rumah landed ni dia lambang kemewahan. Kenapa? Sekarang makin lama awak tengok pemaju dia takkan buat dah rumah teres dah sebab tanah dah tak cukup. Kebanyakan dia semuanya bina banglo pula. Semuanya bina apartment ataupun kondo. So teres dah makin berkurang dibina. Okey. Rumah-rumah teres kalau nak beli boleh beli subsale saja. Dekat pasaran projek ataupun undercon dah tak ada dah. Semua dah bina kondo dengan apartment. Sebab tu dia mahal. Sebab tu dia mahal. Value Sebab tanah lagi. Sebab lagi. kita panggil dia demand and supply. So kalau awak faham bahasa demand and supply, then awak akan tahu kenapa harga teres lagi kenaikan dia lagi tinggi daripada high rise. Nampak tak high rise tu? 0.7 je. High rise tak ada tanah. 0.7 je. Nah, tapi teres 3%. 3 lawan dengan 0.7. Jauh tak beza? Jauh kan? Okey, kenapa? Kita pergi dekat apartment pula. Kenapa apartment punya kenaikan ada tapi tak tinggi? Kenapa? Sila Amalina. Jawapan saya dah sebut tadi. Kenapa kenaikan dekat apartment ada tapi tak tinggi? Tak tinggi macam teres. Silakan jawab. Tadi saya dah bagi jawapan. Sebab apartment ni banyak dibina. Yes. Sebenarnya dia Supply untuk apartment ataupun dia banyak. high rise. Supply dia banyak. So bila supply banyak, orang ada pilihan, betul tak? Okay, saya pergi tengok rumah ni. Rumah ni nak jual. Rumah itu pun nak jual. Tingkat ni pun nak jual. Dia ada banyak pilihan. Tapi teres susah orang nak dapat orang nak jual. Orang duduk sampai ketua. Orang duduk sampai bersara kan. Kalau nak jual, awak minta dengan dia pun jual mahal. Kan? Kalau awak nak juga, kan? Especially kalau corner lot ataupun end lot. Ada tanah lagi kan. Kalau awak nak yang tu lagi mahal dia jual. Kan? So itu maksud saya lah. Dari segi capital appreciation, biasanya rumah landed akan menang. Tapi kalau dari segi sewa, rumah high rise ataupun apartment ataupun kondo yang akan menang. Okey. So kita tengok apa iProperty punya iProperty punya info. So iProperty ada ambil data daripada kondo di Suria, kondo Ampang yang tahun 2018. Okey. Dia ambil setahun punya data lah. So bila dia ambil setahun punya data, iProperty rumuskan capital appreciation untuk di Suria Kondo dekat Ampang adalah 42.86%. Dia punya kenaikan tahunan 2017 ke 2018. Okey. Kenaikan tahunannya adalah 42.86% berdasarkan transaksi yang dah berjaya dijual iaitu 16 transaksi. Okay. So apa yang dia rumuskan, dia ambil harga 154 dengan harga 220. Yang mana harga dah dijual. Harga beli dulu mungkin dalam 154 secara median. So kita nak tahu betul ke tak apa yang ditulis ni. Ingat tak formula tadi? Formula capital appreciation apa? Lupa dah korang. Lupa dah. Okay. Okey, cuba kira sekarang. Kira sekarang dah ada angka tu. Kita ada angka 220, kita ada angka 154. Okey, cuba kira betul tak 42.86%. Jangan tipu diri sendiri.
Kalau tak dapat, tak berjaya kira, bagi tahu. Kita kira. Saya tolong tunjuk kira. Okay, cuba kira. Boleh dapat tak 42.86%? Kalau dapat, maknanya betul lah formula yang saya tunjuk. Kalau salah, maknanya saya ajar salah. Betul tak? Tengok formula balik. Tu, tengok formula. Saya dah buka formula dah. Harga jual tolak dengan 200, harga jual tolak dengan harga beli. Bahagi dengan harga beli kali 100. Boleh ingat? Okay, now tengok harga dia beli dulu berapa. 2017 tu harga dia beli 154 sekaki. Berapa? Okay. Harga jual tolak dengan harga beli bahagi dengan harga beli kali dengan 100. Betul tak? 42.86. Dapat? Betul. Okay. So itu kita nak kepastian bermakna formula kita kira tu betul. Alright. So ini sedikit info kalau kita nak bandingkanlah property investment dengan investment lain. Kan ada orang, setengah orang dia cakap, alah, baik aku invest dekat ASB. Betul tak? Ada banyak instrumen lain apa? Tak semestinya hartanah. Kan awak mungkin akan jumpa customer yang cakap, alah, aku dah invest, aku dah melabur dekat ASB lah. Aku dapat 8% lah tahunan. Kan? Ataupun ASN, Amanah Saham Nasional. Ataupun baik aku letak duit dekat EPF. Baik aku letak duit dekat tabung haji. Kan? Semuanya ada pulangan. Okay? So, kita akan tengok sekarang ni. Kita akan tengok. Kita kira kita akan tengok. Kalau kita tengok, ini info ni diambil pada tahun 2008 hingga 2017 ini yang dulu punya lah. Tapi tak apalah, kita refer je. Okay. Untuk EPF 6.02 dividen tahunan dia bagi secara purata lah. ASB 8.47. Ini saya rasa ASB ni zaman-zaman dululah, zaman-zaman 2008 dulu. Kan? So sekarang ni saya tak rasa ASB 8% dah. ASB tahun lepas berapa? 6% sampai 5 point something campur bonus sikit dekat 6 lah kan. Betul tak? Saya pun tak ingat ASB. Okay, so ASB sekarang dalam lingkungan 6% lah. 5% ke 6% macam tu. Okay. Amanah saham, okay, mungkin 5% something. Okay, property investment. Secara purata, kenaikan tahunan diorang ambil 3.77%. Daripada 2007 hingga 2008 hingga 2017. Okay. Tapi ketiga-tiga ni, ASB, EPF, Amanah Saham, ASN, tabung haji, dia tak ada capital appreciation. Nampak tak guys tu? Nampak? Beza dia apa beza dia? Capital appreciation dia orang tak ada. Dia orang hanya ada dividen tahunan. ASB ada dividen tahunan. Tabung haji dia bagi awak dividen tahunan. Betul tak? EPF bagi dividen tahunan. Apa lagi yang awak tahu? Apa lagi? Apa lagi? Kan? Kebanyakan semua dia bagi dividen tahunan. Tapi hanya property sahaja ada dividen tahunan, iaitu sewa dan keuntungan kenaikan harga. Capital appreciation. Mungkin awak akan balas. Mungkin ada customer ASB dia akan cakap, alah, ASB pun ada capital apa? Betul, ASB ada capital. Capital tu awak loan. Kan, awak buat loan 100,000. Itu capital. Capital tu tak naik. Capital ASB yang awak pinjam loan tu tak naik. Hartanah naik. Hartanah naik harga. Kan? Walaupun sikit macam kita tengok tadi, kenaikan tak banyak tapi naik juga. Alright? Boleh faham setakat ni perbezaan antara ASB dan yang lain-lain dengan hartanah? Boleh faham So beza hartanah dengan instrumen investment yang lain adalah kenaikan tahunan, kenaikan harga rumah tu. Yang mana tak ada benda ni dekat mana-mana. Dekat saham, dekat emas tak ada, dekat ASB tak ada. Diorang hanya ada dividen tahunan, tapi diorang tak ada kenaikan harga. Yang ada kenaikan harga rumah, yang ada kenaikan harga tahunan adalah rumah ataupun hartanah.
Okey, ibu duit. Alamak, dah tulis jawapan. Baru nak tanya soalan. Hantu betul. Okey, ibu duit ni terma ni diguna pakai di mana hartanah tu landed gelaran ibu duit ni biasanya sebab capital appreciation yang meningkat banyak setiap tahun itu yang tadi saya cakap beza landed house dengan high rise ataupun apartment. Bezanya adalah dekat capital appreciation. Kalau awak beli rumah teres, dia punya capitalnya appreciationnya tinggi daripada high rise. Tapi sewa market rental dia mungkin rendah. Awak bayar dekat bank mungkin 2,000 tapi market rental kat situ 1,200 je. Tapi kenaikan dia tinggi, kenaikan capital appreciation dia tinggi. Okay? So boleh diperah duitnya ataupun kita panggil refinance lah. Ini biasa pelabur dia panggil perah. Kalau bahasa bank kita panggil refinance. Walaupun tak jual rumah tu, tanpa jual rumah tu awak boleh perah duit tu. Okay, sebagai contoh tadi kita ambil satu contoh rumah dekat Bukit Jelutong tadi tu. Value sekarang dah jadi 800,000 kan. Okay, so dulu awak beli 200,000 kan. Sekarang ni awak nak pakai duit. Awak boleh refinance rumah tu yang mana kalau rumah tu dah habis bayar loan ke ataupun masih ada hutang bank, mungkin rumah tu hutang bank dah tinggal 50,000. So awak nak refinance. Awak check dengan bank, bank kata 800,000 value sekarang. Okey lah. Saya nak buat loan 600,000 lah. So awak buat loan 600,000. Awak akan dapat cash 600,000, tolak 50,000 hutang bank tadi, awak ada lagi baki berapa? 550,000 cash. Tapi of course lah bila awak refinance, awak kena bayar bank lah 550,000 installment. Okay, tapi orang yang pandai, 550,000 tu, dia akan beli rumah lain pula, dia buat sewa. Dia tak joli, dia tak pergi New Zealand ke, pergi Bangkok ke, dia tak joli lah. Duit 550,000 tu dia akan mungkin masuk ASB sikit, dia beli pula rumah 2-3 biji lagi buat sewa kan. Itu gunanya refinance. So kalau awak nak tahu macam mana orang beli rumah 3-4 biji ataupun 6 biji setahun ke, ada orang beli 10 biji setahun ke, inilah caranya. Dia ada satu rumah yang dia boleh perah. Dia ada satu rumah yang dia boleh perah untuk buat refinance, untuk dapatkan modal, beli pula rumah lain. Dapatkan modal, beli pula rumah lain. Itulah tujuan dia rumah landed house, untuk diperah. Okay? Berpotensi naik sehingga jutaan ringgit. Saya ada satu contoh rumah dekat Sri Hartamas. Dulu owner ni beli tahun 1980, Sri Hartamas 1980, harganya 200,000. Okay? Saiz dia 22 kali 75. Tahun 1980, 200,000 tu mahal. 200,000 tu mahal. 1980 kot. Mi goreng masa tu 5 sen kan? Mi goreng. Tapi sekarang 1.7. 1.7 juta value rumah tu. 1.7 juta. Kan? So salah siapa? Tapi owner tu dah berumur lah. Owner tu dekat 70 tahun dah. 60 lebih dekat 70 tahun dah. Sebab dia beli tahun 1980. Bayangkan sekarang tahun 2021, value dia 1.7 juta. Kan? Dulu dia beli 200,000 je. Kalau dia jual sekarang, kaya. Sampai ke anak-beranak dia. Itu dia baru satu rumah. Dia ada total 8 ke 9 rumah dia cakap dengan saya. 2 rumah saya dah jual. 1 saya dah bagi sewa. Antara portfolio yang saya jagalah customer tu. Okay? Lagi lama disimpan, lagi tinggi capital appreciation naik. Okay? So kalau awak beli hari ni, awak jual 3 tahun depan, harga dia lain. Berbanding dengan awak jual 10 tahun depan, harga dia lain. Okay? Alright. So habis bahasa ibu duit. Okay, cashback, discount, rebate. Semua dah mengantuk ke? Nampak dah penat dah tu. Ilmu ni mahal ni. Kalau nak belajar kat luar ni, tak tahu ada orang charge berapa. Okay. Alright, ini pun kita refer kepada project segment ataupun under construction punya project. Okay. Cashback ni maksud dia extra cash you get after disbursement. Maknanya awak akan dapat duit extra selepas bank dah disburse kepada developer. Rebate, apa itu rebate? Rebate ni dia kontra dengan down payment. Rebate dia boleh kontra dengan down payment. Okay.
diskaun. Apa itu diskaun? Diskaun dia biasanya dia tolak daripada harga yang dilistkan. Okey, pemaju biasanya dia ada dua harga. Harga list, harga SPA. Lain maksud dia So bila awak jual projek awak akan tahulah. Okey. Sebagai contoh, list price dia 660,000. Harga list price. Diskaun bumi biasanya 7% dekat Selangor. Kalau projek tu dekat Selangor, pemaju dia kena bagi 7% bumi diskaun. So SPA price dia jadi 613,800. Sebab apa? Tolak bumi diskaun tu tadi. Dia kena tolak dulu harga rumah. Okey. Ada juga yang mana 7% tu dia masukkan sebagai rebate. Terpulang kepada pemaju. Dia nak buat rebate ke, dia nak buat sebagai diskaun ke, sebagai cashback ke. Maksud ketiga-tiga ni semua lebih kurang samalah. Down payment biasanya kan kita kena bayar 10%. Kalau kita loan 90%, kita kena bayar 10% kan. Tapi biasanya pemaju dia bagi 10% cash rebate. So bermakna 61,380 tak payah bayar lah. Okay, dah dapat cashback, dah dapat rebate 10%, tak payah bayar lah. Kita kontra dengan rebate yang pemaju bagi. Dan ada extra pula 2% cashback. So bermakna ada 12,000 akan dapat cash selepas dapat kunci rumah. Okey, soalan dia, berapakah total diskaun yang diberi oleh pemaju? Berdasarkan amount, berdasarkan info ni, berapakah total diskaun yang diberi oleh pemaju? Silakan jawab. Kita cari seorang Adibah. Adibah lama tak jumpa Adibah. Adibah buka mic kejap. Ya. Okey. Adibah, anak sihat? Sihat. Anak dah setahun dah? Mana ada, 6 bulan baru. Oh, 6 bulan. Okey, Adibah. Kalau ikut info ni, berapa total diskaun yang diberi oleh pemaju? 19%. 19%. Betul. So kalau kita totalkan 10 campur 2 campur 7, 19%. Bermakna 7% tu tolak harga list price. Okay, dia jadi SPA price. Down payment berdasarkan down payment dengan loan dia akan berdasarkan SPA price, bukan list price. So down payment ada lagi 10% kan. So kita kontra dengan down payment yang kena bayar 10% tu. Okay, dan lagi 2% tu extra lah. Maknanya cashback lah, you dapat cash balik. Boleh faham? Amelina berkerut keras Okay, seterusnya. Okay, kita dah nak habis. Ini adalah pasal guaranteed return. Guaranteed rental return. Okay, GRR. Okay, kebanyakan dia orang panggil GRR. Ini pun kita refer juga kepada projek. Maksudnya lebih kurang kepada buy to let ataupun lease back. Dia bagi balik kepada pemaju untuk sewakan. Guaranteed rental return ni, skim ni biasanya tak di cover oleh Housing Development Control Act ataupun Jabatan Perumahan lah. Tak ada akta yang kawal guarantee return ni ataupun GRR ni. Skim ni dicipta daripada pemaju. Nak menunjukkan betapa bagusnya projek dia, betapa bagusnya kondo dia. Sebab tu dia buat skim guarantee return. Tapi apa-apa risiko kena tanggung sendiri sebab tak ada akta yang menjaga benda ni. Biasanya pemaju dia lantik satu pihak management untuk sewakan balik bila dapat kunci. Saya bagi contoh mungkin awak pernah dengar. Morit Gold Coast Resort. Pernah dengar tak? Pernah dengar Morit Gold Coast Resort dekat Banting? Morit Gold Coast Resort ada water theme park. Ada. Pernah dengar kan? Okey. Itu adalah salah satu contoh skim guarantee return GRR. Buyer beli tak payah pening kepala nak sewakan, tak payah pening kepala nak beli perabot, semua tak payah. Pemaju bagi semua. Maknanya pemaju bagi sebagai contoh kita ambil satu harga 350,000 harga SPA. Guarantee return ataupun keuntungan yang dijanjikan adalah 6% setahun. Okey, bermakna 6% setahun, sebulan bermakna 1,750 lah. Okey, itu belum tolak bank lah. 1,750 tu gross.
belum tolak installment bank. Okay, installment bank bergantung kepada berapa awak loan lah, berapa persen interest lah kan. Okay, so pemaju dia bagi 6% setahun selama 3 tahun. Ini contoh. So contoh. Okay, so macam contoh Morit Gold Coast Resort tu, diorang beli dulu 200 lebih. Kalau tak silap saya, diorang dapat GRR 7% setahun. Masa tu market tengah sedap bang, 7% setahun. 3 tahun kontrak dengan management. Setiap bulan management bayar income lah dekat buyer, dekat owner ni setiap bulan. Tapi dalam masa yang sama management nak sewakan berapa terpulang lah. Faham tak? Okay. Projek-projek macam ni biasanya diguna pakai dekat water theme park. Projek-projek yang ada water theme park. Dekat Melaka kita ada satu, saya pernah jual dekat Melaka. Apa lagi? Ada banyak lah dulu projek-projek water theme park, sekarang dah tak ada dah. Jarang kita dengar. Alright, itu adalah pasal guarantee rental return. So sekarang benda ni dah jarang. Dulu banyak lah kita dengar. Okay, exit strategy. Bila awak jadi seorang pelabur, macam-macam ini tajuk Bila awak jadi seorang pelabur, kena ada exit strategy. Tak kira lah awak melabur apa pun. Exit strategy ni orang panggil plan B. Kalau tak jadi plan A tadi tu, apa plan B? Itu exit strategy lah. Okay. Okay, sometimes it doesn't go as what we plan. Every investor should have exit strategy when reach certain period or something happen in between. Okay, so kadang-kadang tengah-tengah kita duk melabur ataupun kita beli hartanah tu, ada sesuatu berlaku. Okay, mungkin kita tak expect yang harga sewa akan jatuh. Kita jangka harga sewanya 1,500. Rupanya bila kunci dah dapat 1,200 je. Market rental, orang nak bayar. Kan? So kita kena ada exit strategi. Sama ada apa kita nak buat. Kan? Kita sama ada nak jual ke atau nak naikkan sewa. Macam mana cara nak naikkan sewa? Tambah perabot ke? Tambah renovation ke? So kena ada exit strategi. Tak kisahlah apa dia. Okay? Ini few option ataupun ada beberapa pilihan. Continue to rent out but increase the rental. Okay? Sambung sewa tapi naikkan harga sewa. Macam saya cakap, mungkin tambah renovation ataupun tambah perabot. Sell out for certain price. Okay? Mungkin plan nak jual. So kemungkinan besar awak akan jumpa owner nak jual rumah, baru beli tahun lepas. Sekarang nak jual dah. So dia ada exit strategi dia. Mungkin exit strategi dia salah. Kan? Tak kisahlah, tapi dia ada exit strategi. Mungkin dia kena buang kerja. Dia kena buang kerja bermakna dia kena ada satu exit strategi. Dia kena keluar daripada pelaburan dia ni, betul tak? Sebab kalau pelaburan dia ni tak ada orang sewa, rumah dia tak ada orang sewa, dia kena bayar sendiri. Dengan dia kena buang kerja, mampu tak dia bayar sendiri, betul tak? Kita cerita pasal holding power tadi. Kalau holding power pun dia tak ada, then dia kena buat apa? Jual lah. Itu jalan terakhir. Run as Airbnb. Ada orang dia buat Airbnb, disewakan harian, vacation house. Orang yang ada duit, orang yang ada holding power, tak perlu sewakan pun tak apa. Kosong rumah tu pun tak apa. Buat rumah holiday, rumah cuti-cuti, hari Minggu pergilah cuci rumah, duduk minum kopi. Lepas tu balik lah, hari Senin balik lah. Rental per room. Ini rental per room ini yang saya pernah buat. Saya biasanya rumah yang saya beli kondo, saya pecahkan 3 bilik, saya buat 5 bilik. Okay, saya sewakan setiap bilik. Master bedroom saya sewakan 800 lebih, medium room saya sewakan 600 lebih. Tapi dalam masa yang sama, saya bagi added value. Saya letak wifi, saya letak perabot lengkap, washing machine semua kan. Saya bagi api air percuma. So benda-benda ni yang menyebabkan orang nak sewa bilik tu. So you kena cari apa tu exit strategy. Kalau sekiranya berlaku sesuatu. Ingat Okay,